tangan bagi tugasan kajian kes kami yang bertajuk Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Impak Hubungan Insan Barisan Hadapan dalam kalangan petugas kesihatan di kawasan Lembah Kelang. Maka untuk bahagian pertama pembincangan kami iaitu pengenalan, saya serahkan kepada rakan sekumpulan kami iaitu pada Disember tahun 2019, negara seluruh dunia dikejutkan dengan satu wabak penyakit yang berbahaya yang dikenali sebagai coronavirus yang mula dikesan di Wuhan, China. Pada Januari tahun 2020, penyakit ini mula menular di Malaysia, dan pada akhir Februari 2020 sehingga awal Mac 2020, negara Malaysia telah berlaku peningkatan kes bagi jangkitan tersebut. Hal ini menyebabkan Perdana Menteri Malaysia telah mengambil langkah-langkah pencegahan dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada 18 Mac 2020 sehingga sekarang masih lagi dalam proses pemulihan. Okey, penyataan masalah pandemik COVID-19 merupakan sejenis wabak yang menyebabkan jumlah kematian hampir mencecah 473,000 orang di seluruh dunia, manakala Malaysia sahaja mencatatkan kes kematian melebihi 121 orang. Bagi mengatasi masalah penularan kes ini, kerajaan Malaysia telah mengambil satu tindakan drastik dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Okey, isu kekurangan staf dalam Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyebabkan ramai petugas barisan hadapan terpaksa bekerja secara lebih masa dan menyebabkan mereka mengalami keletihan melampau. Selain itu, disebabkan COVID-19 ini juga merupakan sejenis penyakit yang mudah berjangkit, kebanyakan petugas barisan hadapan ini terpaksa mengambil langkah berhati-hati dengan menjauhkan diri mereka dari ahli keluarga tersayang kerana bimbang mereka menjadi pembawa penyakit ini kepada ahli keluarga mereka. Assalamualaikum dan selamat datang. Kawan-kawan, saya akan menerangkan kajian kes secara terberhenti terhadap impak sosial PKP terhadap petugas kesihatan di Garam Malaysia. Seperti kita tahu, petugas kesihatan merupakan antara kelompok yang terjejas pada akibat PKP ini. Yang kita tahu lagi, Jabatan Kesihatan Negeri telah membekukan cuti tahunan petugas barisan hadapan dan menambah beban kerja. Ini telah sedikit banyak telah menyebabkan petugas barisan hadapan kita ataupun petugas kesihatan kita mengalami burnout. Kajian ini kita tujukan pada kawasan Lembah Kelang. Sebab apa? Kita tahu kawasan Lembah Kelang ni mengalami populasi yang paling ramai terkena jangkitan COVID ini. Antara contoh impak sosial terhadap petugas kesihatan ni adalah diskriminasi masyarakat terhadap petugas kesihatan yang merupakan karier kepada virus ini, dan ini telah menambahkan tekanan terhadap petugas kesihatan kita. Bagi aspek pertama analisis kes iaitu komunikasi, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilihat telah melahirkan satu pengamalan normal baharu dalam kalangan masyarakat Malaysia, termasuklah petugas kesihatan khususnya dalam aspek komunikasi, di mana sebagaimana saranan yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia iaitu penjarakan sosial, petugas kesihatan mengalami lebih limitasi dari aspek komunikasi berbanding individu lain. Sebagai contoh yang dapat saya huraikan di sini adalah apabila pulang dari kerja, petugas kesihatan perlu membersihkan diri terlebih dahulu sebelum boleh bergaul sesama ahli keluarga lain berkaitan skop kerja mereka yang lebih terdedah kepada bahaya risiko jangkitan COVID-19 yang tinggi berbanding dengan individu-individu lain. Selainnya, sebagai contoh, bebanan kerja yang bertambah berikutan peningkatan kes sekaligus menuntut mereka untuk bekerja lebih masa turut memberikan kesan dalam aspek komunikasi kerana mereka mempunyai kurang masa berbanding individu-individu lain untuk berkomunikasi, bergaul, bersosial sesama rakan kerja, ahli keluarga dan juga antara anggota masyarakat. Seterusnya, saya akan membentangkan impak personaliti yang terjadi terhadap petugas kesihatan di Lembah Kelang. Okey, yang pertama, mereka mula merasa takut. Mereka rasa takut kerana terdapat kematian dalam kalangan petugas kesihatan, seperti contoh yang terjadi terhadap Nadila Rahmat yang berusia 32 tahun, merupakan seorang jururawat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar yang maut akibat jangkitan virus tersebut. Selain itu juga, mereka turut merasai rindu di dalam hati mereka terhadap ahli keluarga. Dan
Mereka juga mula merasa tekanan. Tekanan disebabkan oleh beban kerja yang bertambah dan kurang tenaga kerja. Selain itu, mereka turut keletihan kerana tidak mempunyai rehat yang mencukupi. Selain itu juga mereka turut beremosi kerana dan gagal kawal emosi mereka. Seperti contoh video viral doktor menangis kerana terlalu penat yang menyebabkan di mana luahan hati seorang doktor kerana menyatakan kepenatan mereka. Sekian daripada saya. Motivasi frontliner didapati menurun akibatkan oleh beberapa faktor. Antara faktor yang utama adalah faktor kekurangan PPE pada permulaan COVID itu sendiri. Kekurangan PPE mengakibatkan mereka ini mendapat risiko untuk mendapat jangkitan dan seterusnya mengakibatkan motivasi mereka untuk bekerja semakin menurun. Selain daripada itu, isu birokrasi seperti pemberian allowance COVID yang secara tidak menyeluruh mengakibatkan ada segelintir dinafikan hak untuk mendapat allowance walaupun mereka bekerja di tempat-tempat yang berisiko. Mereka juga menghadapi tekanan ataupun motivasi yang menurun diakibatkan oleh faktor stigma masyarakat terhadap frontliner yang dipercayai pada permulaannya bahawa mereka-mereka ini dapat menjangkitkan penyakit COVID ni kepada orang awam. Okey, konflik menerusi pakej rancangan ekonomi perhatian rakyat iaitu perhatian yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan telah memperuntukkan satu allowance khas kepada para petugas barisan hadapan. Allowance yang mula dibayar seawal April 2020 menjadi batu loncatan untuk mereka lebih bersemangat dalam melakukan tugas. Walau bagaimanapun, allowance ini menjadi mimpi buruk kepada mereka apabila ianya menjadi sangat sukar apabila mereka terpaksa menyediakan pelbagai dokumen tambahan sebagai syarat utama dalam melakukan proses tuntutan bayaran ini. Selain itu, disebabkan pelbagai syarat yang dikenakan, terdapat segelintir petugas barisan hadapan telah dinafikan hak mereka untuk menuntut allowance ini, sedangkan mereka juga turut terlibat secara aktif dalam mengatasi pandemik COVID-19 ini. Isu ini telah mendapat perhatian Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEC iaitu saudara Adnan Mat. Beliau berharap agar Kementerian Kesihatan Malaysia membuat pertimbangan sewajarnya dan meneliti semula prosedur dan kaedah pembayaran allowance COVID-19 ini. Penambahbaikan yang dibuat haruslah bertujuan untuk memudahkan urusan kerja petugas barisan hadapan dan tidak menidakkan hak yang sepatutnya mereka terima. Kawan, seperti kita tahu, persepsi merupakan tanggapan ataupun pandangan seseorang terhadap sesuatu isu. Malaysia merupakan salah satu negara yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Banyak tanggapan politik maupun negatif masyarakat terhadap petugas kesihatan di negara kita. Antaranya, pekerja kesihatan berdepan dengan diskriminasi komuniti mereka sendiri kerana komuniti mereka beranggapan bahawa mereka merupakan kiri terhadap wabak ini. Namun, tak semua masyarakat beranggapan negatif terhadap petugas kesihatan. Ada masyarakat yang menganggap petugas kesihatan ini merupakan hero untuk menangani wabak ini, dan tanggapan positif ini telah sedikit sebanyak menambah semangat petugas barisan untuk bekerja dan berbakti pada negara. Kita memikirkan cadangan dan intervensi yang sesuai bagi memastikan bahawa perkara ini dapat diatasi. Cadangan yang dirasakan sangat sesuai bagi membantu frontliner ini dalam menghadapi masalah yang dihadapi adalah dengan memberi sokongan dan apresiasi terhadap frontliner melalui perhubungan insan itu sendiri. Sokongan menyeluruh daripada semua pihak bagi mengatasi isu ini dapat membantu frontliner itu untuk kekal komited dalam menghadapi tugas mereka. Perhubungan antara majikan dan frontliner membantu frontliner itu dengan mewujudkan pasukan PFA dan juga talian mental health psychosocial support bagi memastikan keadaan kesihatan mental yang baik di kalangan frontliner itu sendiri. Selain daripada itu, majikan harus memudahkan cara pemberian allowance melalui pindaan prasyarat yang diperlukan untuk kelaikan terhadap tuntutan tersebut. Isu berkenaan dengan cuti beku perlu disemak semula dengan pemberian cuti penggiliran antara pegawai sepanjang pandemik itu berlangsung. Pengurangan beban tugas ataupun penambahan kes yang meningkat saban hari terutama di kawasan Lembah Kelang boleh dibantu oleh pihak majikan melalui program mobilisasi. Petugas kesihatan yang berada di zon hijau boleh datang ke zon merah untuk membantu proses-proses pengesanan dan juga pengurusan COVID. Sokongan dan juga dorongan yang boleh diberikan oleh masyarakat terhadap
frontliner itu melalui perhubungan insan adalah dengan cara memberi bantuan melalui sumbangan-sumbangan seperti makanan, handmade PPE dan fast lane di premis perniagaan. Selain daripada bantuan-bantuan fizikal seperti sumbangan PPE dan makanan, masyarakat juga boleh memberikan sokongan moral melalui pematuhan PKP itu sendiri, memberikan kata-kata semangat dan juga menggunakan hashtag kita jaga kita bagi memastikan penghargaan yang diberikan terhadap frontliner itu dapat dijadikan motivasi untuk mereka terus komited. Perhubungan antara keluarga dengan frontliner ini juga dilihat penting dalam memastikan bahawa perkara-perkara ini dapat dielakkan. Sokongan moral daripada ahli keluarga terhadap frontliner yang bertugas itu amat penting bagi mengekalkan tahap motivasi mereka. Penglibatan keluarga terutamanya suami dalam mengurangkan tugas-tugas dalam rumah tangga, membantu frontliner terutamanya jururawat wanita dalam memastikan diri mereka tidak menghadapi tekanan ataupun stres yang berpanjangan. Sebagai penutup bagi kajian kes kami, dapat disimpulkan bahawa sebenarnya pelaksanaan PKP ini dilihat telah mendatangkan pelbagai aspek ataupun kesan positif maupun negatif dalam aspek hubungan insan dalam kalangan petugas kesihatan di sekitar kawasan Lembah Kelang. Namun sebagaimana yang telah kami bincangkan sebelum ini dan telah kami persembahkan sebelum ini, sebenarnya perkara ini ataupun aspek impak negatif ini dapat kita kurangkan dan kita tangani sekiranya rakyat Malaysia dan juga kerajaan bersama-sama menggabungkan tenaga untuk mengurang dan untuk mengurangkan impak ini, kerana mereka sebenarnya iaitu petugas barisan hadapan ini adalah merupakan antara golongan yang paling penting untuk kita kawal penularan wabak 19 di Malaysia. Terima kasih.